各位的弟兄姊妹平安，感谢上帝，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini。自从疫情之后，很多人就在那里叹息，因为经济不像以前那么样的蓬勃。Saudara sekalian, setelah COVID, banyak orang mengeluh karena usaha merosot, ya, menurun, ekonomi tidak seperti dulu, ya. 但是有一首诗歌要提醒我们, ada satu puji-pujian yang bisa menghibur kita. 一首诗歌提醒安慰我们，我们来唱这首诗歌。kita angkat puji-pujian, ingat akan nama Yesus. 我们来唱这首诗歌，纪念耶稣。为什么要纪念耶稣的名呢？耶稣的名有什么好处呢？这首诗歌说，有苦的弟兄姐妹，让我劝告你，常常纪念耶稣的名，因为这个名能够使你的烦闷变为喜乐，使你的疑惑惧怕能够消散。Kenapa kita harus ingat nama Tuhan Yesus? Saudara, lagu ini berkata, ingat akan nama Tuhan Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu, nama Yesus, memberkati, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. 这个名字是很宝贵的，这个名字是最甜美的。我们来纪念耶稣的名。Kita angkat puji-pujian, ingat akan nama Yesus. 有苦的兄容我牵你，常常纪念耶稣名，指明使你烦闷变喜，一击消散心难平，名之宝，名最甜，地之王而天之乐，名之宝，名最甜，地之王而天之乐。Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. 姐妹们平安，让我们同心祷告。 Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan hari ini untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. 天父帮助我们今天能够思想你的真理。 Tuhan pimpin kami saat kami merenungkan tentang tuntutan bagi kami untuk mengasihi, biar Tuhan menolong kami, menggerakkan semangat kami. 让我们思想你在我们身上所求所要我们做的，让我们能够好好的默想。 Ini doa dan permohonan kami. 这是我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 我们一起来看约翰一书第3章，约翰一书第3章
从第11节一直读到第18节。 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 约 Kita 翰一书第3章11节开始到18节。 ini akan dibaca bergantian 11 pertama bahasa Indonesia ayat 11, kemudian bahasa Mandarin, lalu ayat 12 Indonesia dan kemudian 12 bahasa Mandarin dan selanjutnya sampai ayat yang ke-18. 这一段圣经我们用起音的方式来念，中文先念第11节，然后印尼文这样轮换。 Demikian firman Tuhan ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. 来，中文第11节，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。 Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 12节，不可像他赢，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。 Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 13节，弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。 Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 14节，我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的人住在死中。 Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 15节，凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的没有永生存在他里面。 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara 16 kita. 节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。 Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 17节，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞出怜恤的心，爱上帝的心，怎能藏在他里面呢？ Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 19节、18节，小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。 Ibu-ibu yang terkasih, kita mungkin pernah merasakan sulit untuk mengasihi orang, atau mungkin saat ini ada orang-orang tertentu yang kita sulit untuk kita kasih. 也许我们觉得爱人是很难的，也许现在就有一些人是你不喜欢的。 Mungkin karena luka lama yang dia sebabkan, mungkin sikapnya yang menyakitkan hati kita, atau mungkin karena memang ya dia nggak cocok sama kita. Tapi kita sulit untuk mengasihi orang ini. 可能因为他曾经伤害过你，可能因为你就是不喜欢他。 Dan dunia tempat kita hidup mengajarkan yang sebaliknya, bukan yang mengasihi, tapi ya kalau kamu gak suka sama dia, ya gak usah temenin, gak usah deketin, ngapain kamu bergaul sama dia? 世界的想法怎么样呢？他既然不喜欢你，你也不要喜欢他，远离他。 Bahkan di dalam pengajaran-pengajaran misalnya di YouTube, kalau orang ngomongnya begini, kalau orang itu gak punya value untuk hidupmu, orang ini tidak bisa memberikan dampak positif untukmu, gak usah kau kawani dia. 你注意呢，在 YouTube 里面常常有这样错妙的教训。如果那个人啊对你没有价值的话，你远离他。 Dan ini menjadi kesulitan bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam dunia, dan kita berpikir, oh iya ya, balas dendam bagus, balas dendam baik, tidak usah bergaul sama orang A, orang B, atau orang C, itu baik. 这个世界的思想啊，会影响神的儿女。我们认为这样做是好的，
Tetapi di dalam 1 Yohanes 3 kita langsung bisa melihat ibu-ibu bahwa mengasihi sesama itu bukan pilihan, tapi itu tuntutan, itu perintah. Bahkan walaupun orang itu kita kurang suka atau tidak suka. 可是今天我们所读的圣经是什么呢？就是说，我们不喜欢的人，我们也要爱他，因为这是命令。 Nah di ayat 11 yang tadi kita baca, ini bicara tentang kasih sebagai tuntutan dan perintah dari Allah kepada kita. 今天呢，我们所读的经文就给我们看见，这段圣经爱别人呢，是神要求我们这样做的，是一个命令。 Saling mengasihi itu bukan kalau dia baik kepadaku, kalau dia ramah kepadaku, kalau dia sudah memberikan waktu, tenaga atau uang, baru aku kasih balik. 彼此相爱，不是说如果他爱我，他花时间在我身上，那我才爱他，我才花时间在他身上，不是这样的。 Kasih itu perintah dari Tuhan dan itu wajib tuntutannya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. 爱别人是神对我们的要求。 Kenapa Yesus menuntut hal ini kepada kita? 为什么主耶稣要我们这么做呢？ Karena di Yohanes 13 ayat 35, Yohanes ini mengingat kembali apa yang dulu Yesus pernah katakan. 因为使徒约翰当他写这封信的时候，他就想起耶稣在钉十字架以前对那些门徒所说的话。 Bagaimana dunia tahu bahwa kita itu adalah murid-muridnya Tuhan? 世界怎么知道我们是属于耶稣的门徒呢？ Di dalam Yohanes 13 ayat 35, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 约翰13章35节说，主耶稣怎么说呢？假如你们有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒。 Tapi memang mengasihi itu ya tidak mudah, ibu-ibu. 我们知道爱别人不容易。 Di dalam ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan bahwa dunia itu membenci kita dan dunia yang membenci kita itu tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa jadi contoh bagi kita untuk mengasihi. 刚才我们读的经文告诉我们说，世界恨基督徒，所以不可能爱我们。 Di ayat 13 dikatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. 所以刚才的经文告诉我们说，弟兄们，世界的人呢，若恨你们，你不要以为稀奇。 Dunia yang dimaksudkan itu adalah iblis dan manusia yang memang melawan Allah. 这个世人呢，就是世界的人，也就是鬼魔。 Dan mereka membenci kebenaran. Salah satunya kita lihat aja contohnya Yesus, apa yang dilakukan mereka sama Yesus. 世人、鬼魔讨厌真理，讨厌主耶稣。 Waktu dia diadili oleh Pilatus dan Pilatus bilang, aku gak dapatin kesalahan sama orang ini. 当耶稣被比拉多审判的时候，比拉多这个审判官说：“我找不出耶稣有什么罪。” Tapi karena Pilatus takut sama orang banyak, kemudian Pilatus ada ide. 因为比拉多怕众人啊，怕群众，所以他就想了一个办法。 Di hari itu adalah hari di mana ada satu tawanan yang boleh dibebaskan, satu penjahat yang memang benar-benar jahat. 就是当耶稣受审判的那一天呢，以色列人、犹太人有一个规矩，那一天能够释放一个坏人。 Orang ini bernama Barabas, dia pemberontak dan pembunuh. 这个坏人呢，就是巴拉巴，他就是坏人，他就是杀人的强盗。 Kemudian Pilatus berpikir, kalau gua kasih yang paling jahat nih, pasti mereka akan pilih bebaskan Yesus. Karena Pilatus juga bingung. 因为那一天可以释放一个人，所以比拉多想，假如我释放这个大强盗这个巴拉巴，众人一定不要，众人不要呢，那我就可以释放耶稣了。 Dikayal orang, di depan banyak orang, imam-imam kepala, dia kasih, mau bebasin Barabas atau Yesus? 所以比拉多在众人的面前，在犹太宗教长老祭司的面前，问他们说：“要我释放耶稣吗？” Siapa yang mereka pilih? Siapa yang orang-orang banyak ini pilih untuk dihukum? 你知道吗？当时那个众人在这个法庭里面的人啊，他们选择谁呢？ Yesus loh. Yesus yang dihukum, bukannya Barabas. 他们选择耶稣要受审判。 Nah inilah dunia yang kita alami sekarang. Dunia memang membenci orang percaya, sehingga nggak mungkin
mungkin kita bisa belajar dari dunia yang 这就 membenci. 是世界，世界恨基督徒，所以我们不可能向世界学习。 Bahkan jika kita ingin mengatakan kebenaran pun, kita pasti dibenci. 当我们要传扬神的真理的时候，我们一定被人家憎恨。 Di tahun 1981, seorang wanita bernama Marian, seorang ibu yang hadir di dalam persidangan seorang penjara. 在1981年，有一个叫做玛利亚的人在法庭， Ibu ini datang karena dia menghadiri penjahat pengadilan dari penjahat yang begitu keji. 他在法庭呢，是他要见证一个很败坏的人。 Pria ini, penjahat ini memperkosa anak perempuan ibu ini yang sedang berusia 7 tahun dan anak ini mati. 这个妇人呢，为什么出现在法庭里面呢？因为那个坏人啊，强奸了他17岁的女儿。 Sewaktu dia memasuki persidangan, jadi ada video klipnya, dia memakai jaket yang tebal berwarna coklat dan dia berjalan mendekati si pembunuh ini. 所以呢，那一天呢，这个妈妈呢就穿了一个巧克力色的大衣呢，走进那个坏人， Dia keluarkan pistol ini, tembak, bang, 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 6 kali sampai habis. 他就这个母亲的呢，就从大衣的口袋里拿出枪，6次把那个歹徒杀掉。 Bapak Ibu, sebagai manusia yang berdosa, apa yang kita rasakan? Si pemerkosa dan pembunuh anak perempuan mati di tangan ibunya sendiri. Rasanya indah sekali, bukan? 那么我们身为人呐、我们怎么样想呢？这个强奸他女儿的，叫他女儿死掉的那个人呢，现在给这个女儿的母亲亲自杀死，爽快吗？ Dan semua komentar di video itu yang saya lihat, mereka itu mengapresiasi dan menghargai betapa berani, betapa hebatnya ibu ini. Luar biasa. 我在这个 YouTube 里面看见，当时在法庭里面这个见证的人啊，都拍掌，觉得很爽快。 Orang benci loh anak perempuannya diperkosa baru 7 tahun dan kemudian mati. Gimana orang nggak membenci ini penjahat? 你想，那些众人啊，怎么不讨厌这个歹徒呢？他强奸了女孩子，又把她杀死。 Bapak Ibu bayangkan kalau kita bicara ibu ini juga perlu dikasihani karena kebencian merenggut jiwanya dan dia merespons dengan berdosa dengan membunuh manusia lain. 其实那个做母亲的也是很可怜的，因为他失掉了他的女儿，他心很伤痛。 Ibu bisa bayangkan ya kalau ada orang ngomong kayak gitu, kita mungkin jengkelnya setengah mati. Apalagi kita yang sudah punya anak dan kita tahu betapa berharga anak itu. Kamu berani-beraninya bilang ibu ini berdosa karena membunuh pria lain. 你敢说吗？那个妈妈枪毙那个坏人，你敢说那个妈妈是错吗？是犯罪吗？ Tapi ini dunia di mana mereka itu hidup hanya untuk membalas dan membenci dan menyerang dan balas dendam. 这就是世界以恶报恶来复仇。 Makanya dunia tidak bisa menjadi model kasih 所 bagi 以 kita. 世界不能够做我们的模范。 Sebagaimana Kain, kakak kandung Habel yang membunuh adiknya hanya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. 刚才我们所做的这个该隐呢，杀了他弟弟，为什么呢？因为他的所奉献的祭物，上帝不悦纳，可是上帝悦纳他弟弟的祭物。 Yohanes dengan jelas mengatakan Kain ini bukan masalah persembahannya, ini bukan masalah persembahan, ini masalah hati Kainnya itu udah jahat, hatinya Kak, motivasi Kain itu udah jahat. 这个使徒约翰告诉我们说，这不在于这个祭物，乃是在于该隐的心是邪恶的。 Dan gak mungkin kita bisa belajar dari orang-orang seperti ini untuk kita mengasihi orang lain. 我们当然我们要去爱人了，我们不能够向这种的人看齐。 Nah di ayat 14 dan 15 kita diingatkan kembali. Jadi makanya kita tidak bisa gunakan dunia sebagai contoh karena dunia membenci kita. Maka ayolah sekarang kita mengasihi satu sama lain. 因 Karena 为世界不能够给我们榜样，所以呢，我们怎么样彼此相爱呢？ Nah kita mengasihi
itu sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar anak-anak Allah dan bukan anak-anak iblis. 当我们能够彼此相爱的时候，就证明我们是属于神的，不是属于世界的。 Kalau kita masih ingin membalas, menyerang, kita pengen menyalahkan, pengen menghancur, pengen membunuh, berarti kita bukan anak-anak Allah. 假如我们还有一个不甘愿要报仇的心智，那我们就不是属神的人了。 Berarti kita adalah orang-orang yang tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. 那就也证明我们里面没有神的永生。 Tidak peduli kita sudah dikatekisasi dan sudah dibaptis dan 不 sudah 管 puluhan 你 tahun. 受洗没有，参加或者是受洗了，参加慕道班之后，不在意这些。 Tak peduli kita sudah melayani puluhan tahun, tak peduli kita sudah jadi pekerja gereja, kalau kita membiarkan diri kita hidup untuk benci. 纵然我们信主很久了，参加事工也很久了，可是心中有这个怨恨在里面呢，那我们就不像是属神的人了。 Di dalam 3 ayat 12 kita dikatakan berasal dari si jahat, sama seperti tadi. 那一种要报仇的性质呢，是出于那恶者魔鬼。 Makanya di ayat 15 dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya, yang tetap terus-menerus membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dikaitkan langsung dengan Kain, ya, dikaitkan dengan Kain. Dan si Kain ini adalah si jahat, dan berarti karena kita si pembunuh, kita juga adalah dari si 所 jahat. 以在第15节说，反恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，反杀人的没有永生在他里面。这件事情呢，作者把这种事情呢跟该隐连在一起。 Nah, ibu-ibu mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 10. Karena ini diulangin, sebelumnya sudah diajarkan oleh Yohanes di ayat 10. Bahkan di ayat 10 ini Yohanes gunakan kata-kata yang lebih sadis lagi, lebih menyakitkan. 刚才的就是约翰一书第3章，我们看第10节怎么说呢？从此就显出谁是上帝的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属上帝；不爱弟兄的，也是如此。 Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. 这就是属神的人跟属魔鬼的人的一个分别之意。 Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 凡不行真理的，就不属神的。同样的，凡没有爱自己的兄弟的，也不是属神的。 Kalau di sini Yohanes itu seperti mengingat kembali apa yang Yesus pernah katakan 这 di 里我们 Yohanes 是 8 否 ayat 看 4. 见使徒约翰回想过去主耶稣的教导？ Di Yohanes 8 ayat 44 dia ngomongnya begini. Iblislah yang menjadi bapamu, makanya kamu ingin melakukan kehendak bapamu yang si jahat itu. 耶稣基督曾经说：“魔鬼就是你们的父，你们就是照着你们的父魔鬼做事。” Dan sebagai anak-anak si iblis, anak-anak si jahat, ya tentu orang-orang seperti ini tidak punya hidup kekal karena memang dia berasal dari si jahat. 魔鬼的孩子们当然没有永生了。 Nah permasalahannya, nah sekarang pertanyaannya, apakah itu kita? 问题是说，那是我们吗？ Jadi kita bisa melihat dari 1 Yohanes bahwa, waduh, masih ada kepahitan dan kebencian yang kamu simpan kepada saudara. 当我们读约翰一书的时候，你想一想，在你心中是不是还有一些苦毒在里面？ Jika kita masih menyimpannya, Yohanes sendiri yang mengatakan, dan kita menyimpannya, tidak mengakui dosa kita, tidak bersalah sama sekali karena toh dia yang salah, berarti kita adalah anak-anak iblis. 假如我们心中还有苦毒的话，约翰怎么说呢？我们是属于鬼魔的。 Nah, jadi kebenaran ini membuat kita merinding ya ibu-ibu, bahwa kayak, waduh bahaya juga ya rupanya kalau aku menyimpannya. Kan kadang-kadang kita bertanya-tanya, Tuhan gimana ya aku tahu aku adalah benar-benar anak Allah gitu loh. Kan harus nunggu meninggal dulu ya baru tahu kan, waduh aku nih anak Tuhan nih gitu loh. 怎么知道我们是属神的？我们讲，当死了之后才知道吗？ Nah Yohanes kasih jawabannya, jika kita tidak mengasihi, tetap tidak mengasihi, tetap membenci, menyerang, menyalahkan, merendahkan, menghina, berarti kamu bukan anak Allah. 不必等到死。使徒约翰告诉我们，
现在就可以得到。你现在如果有苦毒，你现在如果有恨人，你没有永生。 Oke, nah sekarang kalau memang aku harus mengasihi dan dituntut untuk mengasihi, apa standarnya apa? Karena kan kita nggak bisa belajar dari dunia, kita harus belajar 世 dari siapa? 界既然不能够教导我们去爱别人，那我们如何去爱呢？我们爱的标准又是什么呢？ Nah di ayat 16 dikatakan kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. 第16节告诉我们，我们是从主耶稣的身上学习怎么样爱。 Apa yang Yesus lakukan kepada kita umatnya? Mati di kayu salib menebus dosa kita. 耶稣怎么样为我们牺牲在十字架上？ Nah inilah standarnya bahwa mengapa kita harus mengasihi bahkan walaupun orang itu menyakiti, menghina dan menghancurkan kita karena Yesus yang sudah mati bagi kita. 耶稣基督在十字架上为我们的牺牲，那就是我们学习的榜样，那就是我们爱人的标准。 Nah, standar ini penting karena sekali lagi dunia mengajarkan standar yang berbeda. 这个标准很重要，因为世界给我们另外的标准。 Tahukah saudara-saudara bahwa ada orang yang mencintai pasangannya, tapi karena dia begitu cintanya kepada orang ini, dia itu bersikap kasar, merendahkan, menyakiti, mengontrol orang ini. Saking dia mencintainya. 有一对相恋的年轻人，他爱他的对方，爱到怎么样的地步呢？爱到操纵他所爱的人。 Nah di dalam psikologi ini orang-orang ini punya gangguan mental, gangguan jiwa. 心理学告诉我们说，这种太过分的来操纵别人的心理有问题。 Bagi dia, cinta itu ya diekspresikan dengan mengontrol, marahin, menghina, yang penting agar kau tetap jadi milik. 对这种人来说，爱怎么呢？爱就是要去管辖他。 Seperti yang saya pernah ceritakan, seorang bapak ojek online yang begitu bangganya dan menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Pak, saya bersyukur karena saya nggak pernah memuji anak saya sama sekali. 我曾经说过这样的事，有这个这个 object 的人啊，他很自豪，他说我从来没有称赞过我的孩子。 Karena dia berpikir dengan tidak memuji nanti mental anaknya nggak jadi mental tempe, mental rendah. 因为他觉得不常常这个称赞他的女儿，他的女儿就刚强，不会软弱。 Dan itu adalah tanda aku mencintai anak itu. 那就是我爱孩子的一个表现。 Jadi ibu-ibu kita bisa boleh melihat bahaya loh kalau kita tidak melihat contoh terbaik Yesus Kristus dan gunakan contoh-contoh yang dunia kasih. 所以你看啊，假如我们看世界的人，你把他当作榜样，那是很危险的。所以我们要学习去爱别人，要以耶稣为标准。 Makanya Yohanes bilang, Yesus Kristus sudah mati menebus kita. 所以约翰说，耶稣基 jahat. 督为我们舍命，从此我们就知道什么是爱。 Standarnya bukan karena orang itu sudah memberikan perhatian kepada kita, 爱的标准不是因为他关心我， bukan karena dia sudah memberikan tenaga dan uangnya kepada 不是因为他 kita, 给我力量，服侍我，不是因为他给我钱。 bahkan mereka tidak memberikan itu pun Yohanes bilang bukan lihat mereka, lihat Yesus. 约翰告诉我们说，不是看他们，乃是要看主耶稣基督。 Mungkin kita merasa nggak adil, tapi kita nggak akan mungkin merasa ini kalau kita ingat, iya ya, aku pendosa, aku penjahat, Yesus mati bagiku, masa aku nggak merasa? 假如我们做的不公义，可是我们把自己跟耶稣相做一个比较，我们就会觉得亏欠。 Nah, Yesus standar satu-satunya, bukan salah satu ya ibu-ibu ya. Yesus standar satu-satunya, standar tertinggi dan terbaik kita. Mengapa kita harus mengasihi walaupun orang itu tidak terlebih dahulu 在 mengasihi? 相爱、在爱别人的事上，耶稣基督是唯一，也是最高的标准。 Nah di ayat 17-18 Yohanes bilang, oke, sekarang saya kasih satu contoh. 现在呢，使徒约翰说：“我要给一个例子。” Nah di ayat 17 contoh yang Yohanes pakai memang berkaitan dengan konteks jemaat yang suratnya ini dia layangkan, yaitu ada orang-orang yang
perlu yang mereka tuh memiliki kebutuhan, menderita kekurangan, mungkin uang, mungkin makanan, mungkin 这个 pakaian. 是使约翰所给的例子，第17节就是当时他们的状况，有人缺乏。 Nah, karena kita punya harta duniawi dan kamu lihat orang itu kekurangan, jangan ngomong, semoga Tuhan memberkati. Enggak, kita memberikan bantuan kepada orang ini. Itu contohnya. 第17节说，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却不要塞住怜悯的心啊，不要塞住你怜悯的心。 Ibu-ibu, mari kita buka Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 karena Yakobus juga memberikan contoh yang sangat baik. 使徒雅各也给我们这样的一个好的榜样。雅各书第2章， Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. 雅各书第2章15节开始。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti kemudian dalam bahasa Mandarin. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 雅各书第2章15节开始，若是弟兄或者是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他说：“平平安安的去吧，愿你穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？” Di dalam konteks Yohanes, dia mengkaitkan dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, gak ada gunanya iman tanpa perbuatan. 所以使徒约翰说：“你的信心没有行为，你的信心是死的。” Nah, jadi apa yang akan kita lakukan sepulang dari sini kepada saudara-saudara kita? 所以呢，等下回家之后呢，你要怎么做呢？ Apa tindakan yang nyata, perbuatan atau bantuan yang nyata kepada orang yang kita lihat membutuhkan bantuan 我 atau 们有什么具体的行动行为？看见那些缺乏物质的人，我们有什么行动呢？ Ingat, tujuannya bukan karena gua kasih biar kamu nanti memberikan yang baik kepada 记得啊，当我们给人的时候，不要存着一个心态说，我给他，你让他，他就给我。 Dan hal ini yang seringkali membuat kita sakit hati. Udah gua bantuin, tapi 我们常常觉得很生气、很懊悔，我已经帮助他，可是 ngucapin terima kasih dekat. 连说声谢谢都没有。 Ya secara etikanya ya, kalau kita dibantu harusnya ngucapin terima kasih. Memang sepatutnya seperti itu. 起码人家帮助我们，当然应该我们说谢谢。 Tapi Yohanes ngomong standar kita apa? 但是约翰告诉我们的标准是什么呢？ Waktu Yesus di atas kayu salib, apa yang dia bilang? Tuhan terima kasih ya, kau udah mati. 耶稣基督在十字架上为我们死的时候，我们怎么样说呢？ Yesus tahu sampai pada akhir hidupnya, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. 主耶稣在十字架上说了其中这一个话，说：“神啊，父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。” Dan hal yang sama kita lakukan. Bahkan walaupun orang yang kita perhatikan, kita bantu, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih, atau bahkan ini orang kok jadi dikasih hati minta jantung, ya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu yang mereka 纵然我们有这样的一个经验，我们帮助一个人，他不但没有跟我们说谢谢啊，他也是不是以这个爱心、以善心来报答我们，我们仍然要向神祷告，说上帝啊，饶恕他们，因为他所做的他不知道。 Wah, nanti mereka enak-enak gitu aja dong. Loh, sebentar. 你不要说 Serahkan mereka, 那太好了他， serahkan mereka ke tangan Tuhan. 就把他们交给神。 Bukankah lebih ngeri jatuh di tangan Allah yang hidup daripada kita yang balas dendam? 圣经说，落在永生神的手中是很可怕的。 Dan kalau orang yang kita bantu adalah anak-anak Tuhan dan benar-benar anak-anak Tuhan, tak mungkin Tuhan tidak mendisiplinkan ini orang. 假如我们所帮助的是神的儿女，他不自量，上帝会教训他。 Jadi penghakiman dan pembalasan bukan hak kita. Kita menunjukkan kasih kita sebaik yang kita bisa, apa yang kita punya. Orang ini mau macam-macam, mau ngapa-ngapain, dia akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. 报仇伸冤在于上帝。
Sehingga itu membebaskan kita dari beban untuk marah dan jengkel dia yang enggak, karena ya Tuhan yang akan bekerja. 我们如果把报仇的事交给神，我们心中就有平安的。 Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Mungkin sekarang ibu-ibu lihat, oh iya ya, saya ingat nih ada ibu ini udah kesepian, mungkin dia sudah ditinggal suami, mungkin anak-anaknya bermasalah, apa yang bisa kita berikan? Dan kebetulan kita dekat sama dia. 也许在你附近，或者是你跟他关系很好的有人可能贫穷缺乏，没了丈夫孩子们有很多有需要，那你想一想，我可以为他做什么呢？ Mungkin ibu-ibu mendengarkan ada ibu-ibu lain yang digosipin karena ini orangnya agak aneh, agak 也 sulit, 许 atau 你 agak 听 bermasalah. 有人讲某一个人的闲话，可能那个人有些点古怪所以有人讲他的闲话， Kita yang deketin ibu ini. 那我们就靠近那个人， Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? 我们可以为他们做什么呢？ Daripada kita ngomong, ini gimana sih? Ini gimana sih ibu-ibu ini? Aduh, itu ibu udah membutuhkan masih gitu. Ya, daripada kita ngomel, kita yang datang langsung ke orang yang diserang itu atau mengalami ketidakadilan. 你也不必为被人瞧不起的打抱不平，你不要批评那些看不起他的人，你就直接去安慰、去接近被人说闲话的。 Kenapa kita melakukannya? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus 为 dosa-dosa. 什么你这么做呢？因为耶稣基督已经在十字架上为我们死了。 Hanya itu satu-satunya alasan, hanya itu satu-satunya motivasi, buang semua motivasi yang lain. 这是唯一我们靠近人、我们接近人行善的动机，没有别的动机。 Itulah yang akan menolong kita, saudari-saudari, untuk makin bisa mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. 以耶稣为标准，就能够帮助我们更加的爱别人。 Nah, jadi kita lihat bahwa mengasihi sesama itu bukan pilihan, itu perintah, tuntutan Allah kepada kita, anak-anaknya. 去爱别人，这是命令。 Kita punya motivasi yang benar. Ingat, Yesus hanya itu motivasi tertinggi yang harus kita pegang. 我们有正确的目的和动机。 Dan kemudian Yohanes ingatkan, sekarang apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang sekitar. 使徒约翰也提醒我们，明白了这一点之后呢，然后呢，我们应该怎么做呢？帮助那些需要帮助的人。 Kita menunjukkan kasih dengan perbuatan kita. 我们用行动来表达我们对他的爱。 Mari kita bersatu dalam. 我们同心祷告。 Bapa kami di dalam surga, tolong kami Tuhan untuk makin bisa mengasihi sesama kami. 天父上帝帮助我们能够更加的去爱别人。 Tuhan, tolong kami agar kami terus mengingat dan fokus dan mengarahkan pandangan kami hanya kepada salib Kristus. 帮助我们持久、恒心毅力的就专注在主的身上。 Tolong kami juga Tuhan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. 帮助我们懂得如何行善， Melihat orang yang membutuhkan, orang yang butuh perhatian, 看见有需要的人，可能是物质的需要，可能是需要关爱， Tolong kami untuk mengasihi mereka dengan perbuatan kami. 帮助我们用行动去爱他们。 Tuhan, ini doa dan permohonan kami. 这是我们所求的。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。我们谢谢Periadi 传道所传讲的信息。Terima kasih kepada Guru Injil Periadi yang membawakan firman Tuhan kepada kita. 今天神的话提醒我们要彼此相爱。Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus saling mengasihi. 爱是有行动的， kasih itu ada action， ya。我们爱一个人，我们就要跟他们分享神的爱。 分享神的恩典， kita mencintai seseorang, kita sharing cinta kasih Tuhan, kita sharing berkat-berkat Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Mari kita angkat satu puji-pujian, nyatakan kasih。我们来唱一首诗歌，活出爱，活出爱。唱了这首诗歌以后呢，我们再唱另外一首恩典够用。Setelah kita nyanyi, nyatakan kasih Tuhan. Kita angkat lagi satu puji-pujian, yaitu berkat Tuhan cukup kami, cukup kita pakai. 我们与人分享，不会是我们贫穷，因为主的恩典够我们用。
Saudara jangan takut membagi kebaikan, ya, materi mungkin, ya, cinta kasih Tuhan, materi-materi yang orang membutuhkan kita bantu. Kita bantu orang, kita tidak akan menjadi miskin, saudara, karena berkat Tuhan cukup untuk kita pakai. Kita nyanyi ya 2 buah lagu ini, nyatakan kasih, kemudian dilanjutkan dengan berkat anugerah Tuhan cukup untuk kita pakai. Ho chu ai, ân tiện, cầu dùng. Son